أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Jazakallah khairan jazak li Rais al-Majlis al-Fadil Tuan Imam kita yang dimuliakan saf kepimpinan Surau Nur Yusra. Tidak dilupakan pada kekanda saya Abang Haris, alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat segenap peringkat, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, dan yang paling kita raikan adik-adik, anak-anak generasi pengganti kita. Moga-moga kita sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita rasa seronok, kita rasa gembira, dan kita menghargai nikmat yang Allah bagi kepada kita. Antara nikmat yang besar Allah bagi kepada kita iaitulah peluang kehidupan. Allah masih lagi belum mengambil nyawa kita. Dalam arti kata yang lain, Allah masih memberi peluang kepada kita untuk kita bertaubat, menyesal di atas segala kesilapan, kekurangan dan kecacatan dalam kehidupan kita. Dan Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Maka kita syukur juga, kerana pada malam ini Allah Ta'ala bagi kepada kita hidayah dan taufik. Hidayah tak memadai jika tak disempurnakan dengan taufik. Hidayah yakni petunjuk. Bahasa mudahnya kita faham, petunjuk rasaan. Rasaan nak sembahyang tarawih, rasaan nak bersedekah, rasaan nak tolong orang, rasa tu ada. Tapi takkan boleh kita sembahyang tarawih, takkan boleh kita sedekah, takkan boleh kita tolong orang yang susah jika tidak ada taufik. Apakah itu taufik? Maka definisi ataupun ta'arif taufik, qudratun bi ta'atillah, kekuatan untuk melakukan ketaatan. Rasa nak buat taat tu ada, tapi kekuatan tak ada. Rasa nak main tarawih, tapi taufik nak main tarawih tak ada, tak guna juga. Rasa nak tutup aurat, tapi taufik tak ada, maka tak tutup juga aurat. Maka rasa yakni hidayah tu kena ada, dan taufik yakni kekuatan untuk mengerjakan ketaatan juga kena ada. Maka kita minta dua-dua, hidayah dan taufik, taufik dan hidayah. Alhamdulillah pada malam ni Allah bagi pada kita dua-dua. Rasa nak sembahyang tarawih pun ada, dan kekuatan sembahyang tarawih pun ada. Dan sekarang pula kita rasa nak duduk dalam majlis ilmu pun ada, dan kekuatan untuk duduk dalam majlis ilmu pun ada. Alhamdulillah, syukur kita. Berkat kita syukur, Allah bagi lagi, la in syakartum la azidannakum. Tuhan bagi lagi kekuatan untuk duduk lagi dalam majlis-majlis yang selepas daripada ini, insya-Allah. Alhamdulillah.
Kita pun kali pertama sampai surau Nur Yusra. Nah, tu imam suruh jadi imam, kata tak boleh. Kita tak tahu sini sembahyang lagu mana. Kan? Kita tak tahu lain orang tua kata. Lain padang, lain lalangnya. Lain lubuk, lain ikannya. Tak sama. Kan? Rupa-rupanya sama juga. Kan? Dua rakaat juga tarawih kan. Dan cumanya nampak wirid-wirid tu ada yang sedap-sedap. Sebelah Melaka, Negeri Sembilan, Johor ni wirid-wiridnya masih lagi ada nada-nada nostalgia. Nada-nada lama tadi. Sampai tadi kami tolak pada Kedah Jumaat tadi. Lepas pada Jumaat tolak pada Kedah. Selesai urusan sana, balik madrasah di sana. Kuala Lumpur ni tempat rumah mertua. Jadi rumahnya di Kedah. Selesai urusan halamai. Sampai di Kuala Lumpur petang dah asar dah. Berhenti sembahyang asar sebagainya. Mandi-mandi siap-siap, tinggal anak dekat mak dia. Mak dia di Kuala Lumpur tengah berpantang. Baru datang sini, kena jam. Jam jenis tak ada roti dan cicah ni. Sampai sini, kata-kata kita kena niat jamak takhir ni. Sebab dia atas highway lagi. Tengok R&R di Seremban pun penuh. Seremban nak berhenti sembahyang tu nak buka pasal memang tak boleh. Tanya dekat Khairul, apa ada dalam kereta kita? Ada kerepek pisang. Kerepek pisang lah dengan kurma. Ayak tak ada. Ayak tak ada. Air. Tak ada ayak. Lepas tu, kami ikut lokasi yang Abah Hari bagi sampai sini. Sampai sini, kita tak minum ayak. Sekejap jatuh tu golek. Tu keluar pula minum cari ayak. Seronok. Bukanlah kata apa, letih memang letih. Tapi seronok. Jalan tempat orang, tengok tempat orang sebagainya. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi peluang ni. Dan tadi tuan pengerusi sebut imam muda ni. Dengan berkat nama imam muda dia dapat pergi merata tempat. Alhamdulillah. Walaupun ceramah tak pandai pun. Dia menipu je. Mujur orang percaya tu kan. No? Pandai berlakon. Pandai juga tapi pandai berlakon. Pakai jubah sikit, buang serban sikit. Orang nampak macam orang alim lah. Padahal menipu je. Jadi berkat juga nama tu banyak tempat boleh pergi. No, Alhamdulillah. Padahal ni nama imam muda tu, program tu pun kita tak tahu program apa. Yang jadi ceritanya kawan ajak. Dia kata yang kawan ni pun satu haru. Dia kata ada temu doga imam tarawih. Kan, anjuran Jawi. Jawi ni wilayah persekutuan lah. Mana kalau dapatlah jadi imam tarawih kat Kuala Lumpur. Kita pun kata jom. Sebulan dapat tengok KCC. Puah. Orang Kedah tuan-tuan. Bukan nak boleh tengok KCC. Dia tengok dalam TV je. Lepas tu pergilah temu duganya, tengok pakai dengan nombor, dengan kameraman semua cukup ni. Tak apalah, pendek cerita dapat. Kawan yang ajak tu tak dapat. Saya mula tarik diri sebab tahu dah tu program TV. Tapi diorang cakap gilah cari pengalaman. Itulah ceritanya. Dapatlah nama imam muda. Tak tahulah sampai bila nak muda. Mana Istro kena buat program baru nama imam tua. Kami semua kena masuk ulit. Barulah hilang nama imam muda. Dapat gelaran baru imam tua pula. Baiklah tuan-tuan, Alhamdulillah. Cumanya sekarang ni dia aktif lagi lah sikit-sikit. Dia bantu kawan-kawan, produser minta tolong. Termasuklah kalau tuan-tuan mungkin nak muzakarah, nak murajaah, nak ulang kaji. InsyaAllah setiap hari Senin. Setiap hari Senin pukul 7.30 malam. Dan ulangan pukul 11 malam di TV Al-Hijrah. Ada cerita pasal cinta ilmu. Saya diberikan tajuk Bab Aqidah. Ganding dengan Datuk Badri Shah. Baiklah, jadi itulah sikit sebanyak. Pengenalan lah. Yang kata siapa dia pula dah ni main nak merepek kat kami ni. Jadi bila kenal orang rupanya. Kalau orang tak apalah kita boleh dengar. Tuan-tuan. Jadi insyaAllah. Rupanya pak saudara pernah main sini no. Tuan Guru Haji Adnan. Dua pak saudara lah. Adik kepada ayah. Dan saya pun baru balik daripada dia lah ni. Dia sekarang ada di Yaman. Dan hari ni terbang ke Mekah. Saya 2 bulan dah duduk sana. 2 bulan lepas duduk di sana. Ustaz Don minta tolong handle guru dia Ustaz Don Daniel lah. Telefon tengah-tengah malam. Terus pergi Ustaz, bantu Ustaz guru dia, pergi. Lepas tu guru dia balik, saya tak balik, saya terus pergi ke Mesir. Seorang-seorang lah, pergi ke Mesir, tunggu guru turun jinan. Tuan Guru Haji Adnan sampai, entertain mereka lebih kurang seminggu, kemudian baru terbang ke Tarim, Hadramaut, Mesir. Duduk dengan tempat Abi Omar, lebih kurang dalam 3 minggu lah duduk sana, dan saya kena balik. Ikut tu Tok U kata, ikut dia pergi ke Mekah pula. Masuk Mekah balik. Dan kalau kata boleh buat haji, kita buat haji terus. Saya abang kata, Tok Guru. Saya boleh je, tapi bini saya nak bersalin ni. Kalau lagu tu, pergi balik lah. Saya pun balik.
Balik-balik ikut Jeddah. Jeddah pula masa tu hijrah beritahu kata ada rakaman untuk murabbi, saya kena masuk rakaman tu. Kalau ikut tarikh tu saya tak lepas. Maka saya ambil flight transit ke Abu Dhabi. Ambil flight transit Abu Dhabi sampai Malaysia. Dia sampai Malaysia, Malaysia tanya daripada mana? Saya mak kata saya daripada Abu Dhabi. Tak mak pada Jeddah. Kalau abang pada Jeddah kena pakai jam Power Rangers. Kan? Tak lepas nak buat rakaman. Antara abang kata Abu Dhabi, okey jalan. Lagipun kita yakinlah kita sihat dan kita buat ujian semua tak ada masalah apa, okeylah. Baik. Itu ceritanya. Dan alhamdulillah, nanti kalau dia pernah main ni, seronoklah. Bukan tempat orang lah, tempat kita jugalah. Pasal apa? Kadang-kadang hari ni nak cakap pun takut. Takut tak kena tempat kita. Kita bercakap tentang apa nama ni, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tapi ada setengah tempat kita sampai-sampai mereka bercakap Allah Ta'ala ni ada persamaan dengan makhluk. Ada tempat, ada tangan, ada kaki. Itu setengah orang dulu. Kita bercakap kata selawat di antara tarawih ni satu benda yang sawab, yang baik, yang berpahala. Tapi ada setengah tempat tu dia kata selawat di antara dua tarawih tu dikeji, bahkan mendatangkan dosa dan mendapat cacian. Jadi kita takut jugalah, takut tak kena tempat cakap ni kan. Jadi bila kena dengan tempat kita, alhamdulillah tak ada masalah lah. Baiklah tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada malam ni sikit masa yang ada ni, kita hanya nak cakap satu benda yang penting, yang kita tak akan rasa benda ni penting selagi mana kita tak mati. Bila kita mati baru kita rasa benda ni penting. Apa dia tuan-tuan? Kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, antara yang sering kali kita baca dan kita ambil iktibar, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala menyatakan perkataan kita yang berbunyi farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita minta, ya Allah, farji'na, maka bawa kembalikan kami. Balik ke mana? Nak balik kepada kehidupan. Bila kita dah mati, masa tu kita minta, ya Allah, bawa balik kami kepada kehidupan. Yang ni balik pada dunia. Pasal apa? Na'mal salihan, kami nak beramal salih. Inna muqinun, kami nak beramal salih, kami yakinlah. Tengok tu dia nampak neraka, tu dia nampak syurga. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, ketika itu tidak ada gunanya lagi. Maka di sini mufassirin menjelaskan na'mal salihan, apakah amal salih yang kita nak buat sangat-sangat kalau kita dapat balik ke kehidupan? Jawabnya iaitulah sedekah, iaitulah infaq, iaitulah wakaf. Sebab inilah amalan yang nampak macam simple tapi besar manfaatnya. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat dalam bulan Ramadan ini, antara perkara yang sering kali dianjurkan oleh agama, yakni Allah dan Rasul, adalah bersedekah. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang sedekah bulan Ramadan ini, antaranya memberi orang makan buka puasa. Apa pahala yang dia dapat? Pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangkan pahala puasa orang tersebut. Betul kalau kita pergi ke Mekah, Madinah tuan-tuan, bulan puasa. Kalau tuan-tuan tak pergi bulan puasa pun, tuan-tuan pergi kena hari Khamis ataupun hari Isnin. Maka nak pergi sembahyang maghrib tu tuan-tuan pergi awal sikit. Tapi jangan awal sangat. Awal sangat tuan-tuan tak merasa, tuan-tuan dah ada dalam masjid. Orang luar baru bermula dia punya atur cara. Atur cara apa? Atur caranya bila kita pergi dekat-dekat dengan maghrib, kita sampai masjid, akan ada anak-anak kecil, khususnya di Masjid An-Nabawi. Masjidil Haram jarang. Masjid Nabawi begitulah tradisi dari dulu sampai hari ini. Ibu-ibu ayah mereka akan menyuruh anak-anak kecil ni entertain jemaah. Ahlan wa sahlan ya ammi, ta'al hina ijlis, hina ijlis. Ya Allah, hina. Berebut-rebut untuk duduk dalam halaqah yang mana mereka bawa bekal tu, untuk dikongsi bersama, makan buka puasa sama-sama, yakni pada hari Isnin dan hari Khamis. Kalau kita bulan puasa, hari-hari. Pasal apa? Nak menceritakan suasana bersedekah untuk orang yang berpuasa ini sungguh luar biasa. Sungguh dihayati dan dijiwai dengan sebaiknya oleh ahli Madinah dan juga ahli Masjidil Haram. Lebih-lebih lagi ahli Madinah lah. Maka tuan-tuan, benda yang sama sepatutnya kita buat di sini. Hebat tak hebatnya sedekah ni kalau kita pernah mendengar antara hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ittaqun nara walau bisyiqqati tamrah. Kata Nabi, jagalah, peliharalah diri kalian daripada api neraka walau bisyiqqati tamrah, walaupun dengan hanya bersedekah sepotong kurma. Sedekah sikit, potong kurma, mana ada orang sedekah, tuan-tuan. Nabi punya bahasa, metafora, analogi dia luar biasa bahasa dia. Bahasa Nabi luar biasa. Kalau kita tengok Nabi sebut ancaman cukup sebatang sugi itu boleh menyebabkan kita tak layak masuk syurga. Sugi kawan kita pergi ambil tanpa izin dia, kita tak layak masuk syurga kena minta halal dia dulu. Sini Nabi bagi umpama sugi, tuan-tuan. Sugi siapa yang nak sugi? Sugi siapa yang nak? Tak mau lah. Kalau kata kawan kita rokok, tuan-tuan, kawan kita rokok, sugi dalam poket, jatuh terpelanting tempat kita sujud. Kita apa nak sujud atas sugi dia, bukan dia ni. Tuan-tuan, sugi pun kena ambil berat juga. Orang kita ni tak apa nak ambil berat sebab sugi ni. Kalau boleh kena ada dalam poket sugi. Tambah zaman lain macam-macam bentuk produk sugi tu, buat dalam pen, dalam sarung elok. Mana kena ada? Kalau kata di Yaman, mereka sembahyang tarawih, habis 2 rakaat, nak bangun rakaat yang seterusnya, dia akan ambil sugi, tenyih, tak, bangun sembahyang. Allahu Akbar. Habis 2 rakaat, ambil sugi, tenyih, bangun 2 rakaat. Allahu Akbar. Sebab apa? Orang yang solatnya disertai dengan sugi, gandaan yang luar biasa. Senang-senang. Kita dah lah malas sembahyang. Dah lah malas sembahyang kita ni. Tapi malas sembahyang pun kita tak kata ke orang. Kita dah lah malas sembahyang. Jadi bila sembahyang kita yang sedikit ni, kita gandakan dengan amalan-amalan tadi ni. Bersugi. Kalau boleh ada serban, pakai serban. Tak lawa pun tak apa. Nak ambil pahala sunatnya, pahala gandaannya. Kan? Cuma jangan balik day sudah lah. Balik day tak sah lah sujud kita tu. Kan? Kita pakai serban bukan nak kata kita alim, tapi sebab nak ambil gandaan tu, gandaan pahala. Itu dia. Jadi Nabi sebut sugi ni kalau kita ambil, tak layak masuk syurga. Mana terhalang kita daripada masuk syurga. Itu sugi. Siapa yang nak sugi tak mau pun. Tapi nak cerita kalau ambil juga pun tak layak masuk syurga. Bukan tak layak, tak terhalang masuk syurga. Baik. Tuan-tuan, Nabi guna bahasa tadi. Sama juga di sini Nabi kata bisyiqqati tamrah. Iaitulah dengan sepotong tamar boleh menjadi penghadang api neraka. Siapa nak sedekah sepotong? Cuma nak cerita walaupun sedikit sudah tetap memberi kesan dalam menghadang kita daripada api neraka. Apatah lagi kalau banyak. Maka itulah antara kehebatan sedekah. Nah. Bahkan kalau kita lihat pedoman daripada hadis dan Al-Quran, disebut dalam hadis riwayat Muslim, dengan sedekah harta takkan berkurang. Tak pernah ada dalam sejarah orang menjadi miskin papa ke dana kerana bersedekah. Bahkan ramai yang menjadi miskin papa ke dana kerana kedekut hidung masin. Entah. Orang yang kedekut banyak miskin. Walaupun nampak macam harta je banyak, tapi nampak sedih, miskin. Kat kampung saya ada seorang makcik ni. Jarang kita dengar makcik kedekut. Biasanya makcik pemurah. Sungguh tuan-tuan, kita duduk jalan dana madrasah. Kalau kata tabung tu, muslimin dengan muslimat, walaupun muslimat tu sikit, muslimin ramai, tapi lagi banyak lagi dana kalau tabung muslimat. Ya kan, bersifat pemurah sungguh. Kan? Nak kata pemurah sangat pun tak tahu, Allah Alam, mungkin orang kurang berbelanja kot. Kita orang lelaki ni macam-macam. Minyak kereta pun kita, beli barang dapur pun kita, semua kita. Baiklah, tuan-tuan. Jadi tapi ada seorang makcik kat kampung saya ni kedekut sungguh. Dia kalau kata keluar dengan anak saudara dia tak boleh bawa kereta. Anak saudara dia bawa dia. Pergi beli barang semua, balik tu makan lah. Makan tu nak order dan dia tak bagi anak saudara dia order, dia yang order. Order nasi goreng, minta pinggan kosong satu. Punya kedekut. Nasi goreng sampai, dia bagi 2, anak saudara dia makan separuh, dia makan separuh. Oh, nak nama kata makan juga, tapi sikit lah. Punya kedekut. Tuan-tuan, baik. Jadi kita padahal duit banyak, harta banyak, duit gaji saja, duit berniaga lagi, duit sewa rumah, macam-macam.
Tapi nampak sedih, nampak macam orang miskin. Duit banyak. Maknanya orang yang kedekut ni tak kaya. Baik orang tu miskin, duit tak banyak sangat, tapi pemurah. Bagi bukan banyak, bagi RM1, 20 sen. Belanja orang bukan belanja apa, belanja roti canai. Dia tu orang kaya. Orang nampak kita macam orang kaya pula. Padahal kita bukan duit banyak, tapi sebab kita rajin sedekah, orang nampak kita macam orang kaya. Kalau daripada duit banyak tapi kedekut, nampak macam tu miskin, tak ada duit. Tu nampak tu. Itu dengan maksud. Lagi yang kedua, memperoleh pahala berlipat ganda. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 juga sebut. Orang yang sedekah ni bukan sedekah satu, pahala satu. Sedekah satu pahalanya ganda, bahkan balasannya pun ganda. Man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha. Siapa bagi satu, Allah balas 10. Ni kita insya-Allah, saya difahamkan, kita bermula pada malam ini, sehinggalah malam-malam seterusnya kita melancarkan tabung untuk mengumpul dana nak membesarkan sedikit surau atas keperluan. Bukan sesaja surau nak besar, tapi diperlukan untuk keselesaian jemaah, dan mungkin ada manfaat-manfaat yang lain yang kita tak tahu ke depan. Ada orang kata nak besar apa lagi, dah ada dah tu, cukup dah tu. Dia tak nampak ke depan macam mana. Kan tumpang ada peluang orang nak tolong besar, kita infak je lah. Mungkin bukan zaman kita nak nampak penuh, zaman cucu kita penuh masa itu, semua hak kita infak pernah kita infak dimanfaatkan oleh masyarakat. InsyaAllah tuan. Satu kita bagi 10, Tuhan balas. Sungguh. Pernah lah sekali, bukan kata orang, kita sendiri lah Ustaz. Kita sendiri pengalaman. Nak cerita pengalaman orang tak pernah erti sangat. Cerita pengalaman sendiri lah, no? Cerita pengalaman sendiri lah. Real sikit. Pergi ke Pahang. Orang jemput program ceramah lah, Isra Mi'raj ke Maulidul Rasul, saya tak ingat. Pasal macam Maulidul Rasul. Orang panggil baris. Bukan Sabah, ha? Pahang. Sabah jauh lagi. Di Pahang ni bukannya pergi ke Kuantan, tuan-tuan. Pedalaman tu, belah Jerantut, kalau tak silap saya. Jerantut, Taman Negara, Jerantut. Jerantut. Tuan-tuan bayang tengoklah, nak sampai ke tempat ceramah malam tu 2 kali saya jumpa khabar pendek. Kumpulan jemaah khabar pendek. Khabar pendek ni sini kita panggil baby lah tak? Habis korang gitulah, khizir lah. 2 kali jumpa. Ya Allah, ni dalam sungguh ni. Apalah. Daripada KL nak sampai situ pun minyak pun rasanya kat 100 habis. Kan dengan laju kita sebagainya. Tu lagi berhenti makan lagi, hai rasa 200 habis. Sampai masjid nampak orang kampung seronok. Diorang tuan-tuan, saya ni pergi mana-mana saja, saya tak risau. Diorang tak sedia tempat tinggal pun tak risau. Tapi kalau boleh sedia makan. Sebab apa? Masa itulah kita nak merasai masakan masyarakat tradisi, masakan masyarakat tu. Tuan-tuan, bukan saya bagi hint kita malam dekat sana dah. Saya dah makan tadi. Jangan risau. Baik. Ini contoh. Jadi, itulah. Malam tu diorang jamu masak lemak buah getah. Kita pernah makan lemak buah getah? Okay, pernah ke no? Kami tak pernah di Kedah. Buah getah tu kami buat pelaga je. Buat main pelaga, siapa lagi kuat. Malam tu jampi bagi kuat. Kan rendam ayak lah macam-macam. Rupa-rupanya dekat sana orang buat apa? Buat masak lemak. Buat masak lemak sedap. Sedap. Tuan-tuan, betul satu lagi masakan asam rong apakah? Bukan saya nak cerita asam rong ni Nak ceritanya habis ceramah, dia orang pun salah. Mai giliran Tok Imam salam, Tok Imam bagi sesuatu. Kata nak, saya duduk perasan lah, ada seketui. Ada duit RM1, ada duit RM5, ada RM10. Saya anggar nampak sekali imbas, nampak ingat sebab tu tak tahu dia bagi apa. Tu tengok pergi bagi apa. Rasa RM50 ada. RM50 ada. Dia kata, Ustaz, sikit lah Ustaz, abang ambil duit minyak. Duit tu ambil daripada tabung kutip kat orang semua. RM1, RM2, RM5, RM10. Nak bagi kat kita. Kita tahu tu masjid pedalaman, duit bukan ada sangat. Zaman tu musim hujan, orang tak boleh nak noreh. Kita kata, Tok Imam, ambil balik duit ni. Buat lagi program insya-Allah. Ada masa kita lapang, kita main. Balik-balik entah kita tuan-tuan. Dia fikir amai model main pun 200 dah.
Balik RM50 pun orang bagi RM50 tu pun bagi balik, tak ada apa juga. Kalau fikir dengan cara kita, ma'isyah kehidupan kita, tak ada apa. Tapi kita tahu dah, kita wakaf diri untuk agama Allah, bukan orang bayar gaji. Allah bayar gaji, tak ada apa. Duit apa sangat? Berlambak kalau nak cari. Kalau siapa yang menjadikan jalan agama ini untuk kesenangan hidupnya, tak berkat hidup dia. Orang panggil kita jadi imam tarawih. Nama dulu, mahat dulu orang haji panggil. Nak panggil imam tarawih ni, macam mana? Ni, Ustaz, kira lagu mana? Tanya dah, kira lagu mana? La haula wala quwwata illa billah. Kalau bayar 500 semalam, insya-Allah 10 lagu. 10 lagu. Maknanya ada 20 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat tu lagu berbeza-beza. Boy. Nak apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. 10 lagu. Nampak? Nak lagu mana? Tu kalau 500 semalam. Kalau RM9.50, satu lagu lah. Tu pun baca melirik. Alhamdulillahirabbil alamin. La hawla wala quwwata illa billah. La yashtarina bi ayatillah thamanan qalila. Jangan jual ayat Quran, jangan jual agama dengan harga yang rendah. Jangankan 500, orang bagi kita 5,000, 5 juta pun bukan harganya. Kita khidmat jadi imam nak hiburkan masyarakat dengan Al-Quran. Kita bercerita beragama nak bangunkan masyarakat dengan agama. Kalau niat itu sebagai jalan cari mata kewangan, ya Allah, tak ada apa. Tapi ke mana? Contohnya, ni nak sebab nasihat ni sebab tentang keadaan anak-anak ngaji tahfiz, anak-anak ngaji agama. Dan tanam benda tu kat mereka. Macam baru ni lah. No, tapi ni live no. Cerita biar sikit tak apa kot. Konten yang dapat kat saya, cerita pasal Tauhid 3. Bukan sifat 20. Kalau tengok sifat 20 kan. Tapi bukan salah TV Sejarah lah. Mereka pun kadang-kadang mereka script writer kan, dia pun keluar. Tak ngaji pondok. Ngaji universiti ni, yalah tak kata kat dia lah. Jadi dia pakai main ambil sebagai susun Tauhid 3. Bila dapat skrip tu kat saya kata, Tauhid 3 saya sanad tak apa nak banyak. Itu Ustaz sanad banyak yang mana? Saya kata sifat 20 lah. Taklah banyak tapi ada lah sifat 20 sanad tu. Lepas tu kita nak baca yang mana? Kita pun kata kita baca yang Jakim lah. Jakim yang mana? Jakim sifat 20. Tu kaedah jawapan biar mereka penampak, Jakim begitu. Macam sifat 20. Lepas tu, jadi dia sembang ni, bila kita pi buat ubah, kita kena buat lain, skrip semua kena buat lain. Elang skrip writer tak ada. Tak ada masalah. Kita bukan nak cari elang tu. Kalau nak cari elang tu buat kita buat kerja lain, lambak lagi, kaya lagi, nega apa lagi. Tuan-tuan, maknanya insya-Allah kita kena didik masyarakat kita supaya apa, kita buat kerja agama ni kena ikhlas. Jangan risau Tuhan nak bagi mana. Kadang-kadang Tuhan bagi dalam satu isteri kita jadi seorang isteri yang solehah. Suami jadi seorang suami yang soleh. Anak jadi anak-anak yang soleh-solehah. Kadang-kadang yang sebab kerja agama kita, Tuhan balas anak kita jadi sihat, suami kita, mak ayah kita jadi sihat. Alhamdulillah. Bukan hanya dengan duit semata-mata. Kena ingat yang tu insya-Allah. Buat je kerja agama. Buat apa boleh buat. Ada orang dia boleh mengajar, dia mengajar. Ada orang dia tak reti mengajar tapi dia tolong pasang kipas, pasang lampu sebagainya. Ada orang dia apa pun tak reti tapi dia reti dia suka menyembah, kaki sembah. Maka dia hebohkan. Jangan lupa malam ni, jangan lupa malam esok, jangan ini tu. Masing-masing buat kerja masing-masing, bangunkan agama. Tuan-tuan, Melaka ni pening. Ingat dia Kedah pula. Melaka ni negeri yang luar biasa. Negeri yang menjadi benteng umat Islam. Negeri yang menjadi tumpuan penjajahan kuasa kufar serata dunia. Tuan-tuan, ni Melaka ni 15-11 menjadi saksi jatuhnya kerajaan Melayu Islam Melaka. Saya sampai hari sebab kalau mai ke Melaka, kawan-kawan ajak ambil gambar depan di Formosa, saya tak gambar. Bopi tak apa, aku tak apa. Tak gambar. Sebab itulah lambang jatuhnya kerajaan Melayu Islam Melaka. Dia tahu. Kan? Lepas tu ambil gambar kat mana? Kat depan apa nama ni, Red Building, bangunan merah. Pun lagi tak mau. Sebab apa? Itulah tertegaknya gereja penyembahan yang mensyirikkan Allah, mengatakan Allah itu ada isteri namanya Mary, ada anak namanya Jesus. Lagi tak mau. Begitu kalau pergi kawasan tu, habis pula saya pergi tengah-tengah tu ada muzium Islam. Muzium Islam kan. Masuk dalam tu tengok kerajaan Islam Melaka ni dulu. Dalam tu dibuat gambaran suasana kerajaan Islam Melaka dulu dah dilaksanakan hudud. Ada gambar orang kena rejam kerana berzina. Ada gambar orang kena potong tangan sebab mencuri. Nak cerita undang-undang Islam pernah tertegak di negeri Melaka ni. Hebat.
Tuan-tuan, maka benda yang sama kita kena bangunkan anak-anak muda kita ni, insya-Allah dengan keislaman dan juga pengetahuan Islam. Akhir, insya-Allah sikit lagi. Dan antaranya lagi bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala antara disebut adalah hadis riwayat Muslim. Tanda orang beriman adalah dia ni bermurah hati, suka sedekah, suka infak, suka sedekah, suka infak. Dan juga disebut dalam hadis Bukhari, orang yang suka bersedekah masuk syurga melalui pintu sedekah namanya babus sedekah. Ish, tuan, hebatlah kalau lagu ni. Dan antaranya lagi hadis riwayat Tirmizi. Ni kita baca ringkas-ringkas ni. No, baca ringkas-ringkas menghapuskan dosa. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita buat menghilang, membawa pergi segala kejahatan kita. Sedekah ni hilang kejahatan, lama-lama tak tahulah macam-macam kejahatan kita. Antaranya lagi selamat dari musibah dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Orang yang rajin sedekah ni jadi selamat. Tengok kereta hang tu, ikut-ikut cara remuk tu, mati. Memang dengan total loss, tapi hang tak ada apa noh. Alhamdulillah lah. Mungkin dalam ramai-ramai tu ikut sedekah tu mungkin ada orang doa dan makbul. Pernah berlaku sendiri kat saya sendiri kan. Tak pengalaman diri sendiri lagi noh. Lama orang tak tahu pengalaman diri sendiri lah. Anak nombor 2, anak nombor 2 ni bahasa psikologi dipanggil second child syndrome. Sindrom anak kedua. No, dia punya perangai dia pelik sikit. Sebab kita pun anak nombor 2 juga. Boleh nak Allah. No, jadi ada nak dicerita, satu petang tu saya bawa isteri ni, anak kecil ni masa tu baru habis pantang, pergi ziarah nenek. Dan kami nak balik cepat sebelum maghrib. Orang tua-tua kan tak bagi maghrib anak kecil kan. Kalau anak kita ada orang anak jiran kita baru saja, jangan pergi ziarah lah maghrib. Takut kita bawa benda. Orang tua-tua bukan mereka sesaja pesan, ada benda yang mereka tahu. Maka saya masa tu dah keluar dah, memang nak balik sebelum maghrib. Tiba-tiba pihak surau Wasam Baju telefon, Ustaz, tolong Ustaz ganti Ustaz Said Nur Hisham. Dia ada kehuzuran. Ya Allah, macam mana ni? Kita tak gamak nak biar surau lengang. Orang cari rolling dulu tak boleh kah? Depa telefon 2-3 orang tapi pakai sibuk. Tak apalah, saya patah balik. Masa patah balik itu dengan harapan sempat sebelum maghrib masuk rumah. Tapi elok kami sampai depan pintu, maghrib azan. Dia start pada nak jadi cerita ujian. Nak jadi cerita. Ramai je orang selamat tapi nak jadi nasib kita. Nah, Tuhan nak uji. Start pada tu jadi menangis. Sumayah menangis semua. Kira menangis, dia bukan menangis buat-buat, menangis sungguh-sungguh ni. Sampai renggah, kita jadi naik gelapah. Takut. Dah start pada hari tu dia menangis tiap-tiap hari. Bukanlah direct, tapi mana mudah menangis. Sikit-sikit menangis. Heran sungguh. Kan, nak buat nama Ahmad Albab perempuan. Kan, Nurul Albabah lah kot. Jadi, tak tahu sampai makan bulan. Dalam kali nak balik ke Kedah, isteri saya dah stabil, dah sihat, nak balik Kedah lah. Baliklah Kedah. Sampai di Tapah ni di Perak. Saya berhenti isi minyak. Tiba-tiba datang seorang, saya ingat dia Rohingya kot. Rohingya ataupun mungkin, tapi bukan warga Malaysia lah. Tapi nampak muka tu memang muka orang soleh. Beza orang soleh nilai muka, orang wajib wuduk nilai bersih. Walaupun dia nampak compang-camping tapi bersih. Muka dia bersih lah. Dia main minta derma sikit. Abuan dia nak ma'asyah dah kehidupan dia. Kan? Dia bang tu terang dia tak ada madrasah apa, memang tu dia nak makan dia. Kebetulan dia tengok saya, dia kata dia nak minta. Saya pun ada dalam poket ada RM20. Dah tu ambil. Saya abang kata, pakcik, tolong doa Ustaz kat anak saya. Pasal apa? Anak saya ni suka menyanyi. Tak katalah khayal. Orang tua kata jangan kata khayal, tidak khayal lagi, kata menyanyi. Kan khayal ni mana menangis lah. Dia faham tak khayal, maksud khayal? Menangis. Menangis. Jadi dia suka menyanyi, suka menangis. Dia pun tengok saya, dia tengok anak, dia tengok atas. Tengok saya, dia tengok atas. Kita apa nak pada dia? Dia kata insya-Allah tak ada apa. Lepas pada itu tuan-tuan, saat lepas pada sedekah tu, alhamdulillah dia tak khayal, dia tak menangis seperti sebelumnya, menangis normal. Allahu akbar. Yang kita ni Tuhan bagi, alhamdulillah lah tuan-tuan, anak-anak raya, insya-Allah kita dukung ni, lega, senyap. Maitan anak kita sendiri tak lepas. Ada seorang budak tu daripada Sungai Petani, masa tu saya naik bas nak pergi ke Kuala Lumpur untuk program lah. Saya naik bas. Budak tu menangis daripada Kuala Keti sampai Sungai Petani, sampai ke Batuus. Tuan-tuan bayang tengok, hampir sejam nangis. Kita nak tidur, esok ada program ni, nak bentang atas kerja.
Dia duk kriau Allah. Saya pun pergi kat dia. Pasal apa? Bang, anak menangis tak tahu siapa. Dia tanya dia, soalan pertama, ni Ustaz jangan lupa tanya ni, kalau jumpa orang macam tu tanya. Anak sulung kan? Anak sulung. Okey, mari sini. Anak sulung minta anak dan minta minyak angin. Anak sulung tahu dah, hak tu lah biasa. Mak tak ada pengalaman, mak tak ada pengalaman anak sulung, ambil minyak angin. Bubuh kat perut, tarik tang hari-hari tu, bubuh tang tang tapak kaki, tanya-tanya sikit, lepas tu bagi dia menerak tak atas perut dia tu, di atas kita punya lengan, lepas tu pegang apa nama kangkang dia tu, gosok belakang. Kentuk perut, senyap. Bagi minum susu. Lepas pada terus salam, kita cium tangan tak kira. Kata hebat tak bomo. Tak bomo apa budak tu gemuk perut. No, baiklah tak apa tuan. Nak kata mudah bagi orang senyap. Tapi mai anak kita tak senyap. Rupa-rupanya dengan doa tadi senyap. Alhamdulillah. Maka jangan lupa ada disebut apa? Irtanim da'watas sa'id inda farhihi bi sadaqatiha. Rebulah doa orang yang sedang bergembira saat menerima sedekah. Bila kita sedekah, orang tu gembira, masa tu doa dia makbul. Kalau dia tak doa pun, kita berdoa, dia tolong amin. Nak, tolong doakan makcik. Makcik sakit kaki nak sembahyang tarawih, tak apa nak boleh ni. Ni sedekah RM5, nak tolong doakan makcik. InsyaAllah makcik, insyaAllah. Kalau tak lega pun, Tuhan bagi ketabahan untuk menghadapi sakit tersebut. InsyaAllah. Maka, irtanim da'watas sa'id inda farhihi bi sadaqatiha. Rebulah doa orang yang sedang bergembira saat menerima sedekah. Tuan-tuan bayang tengok kita besar surah ni. Hak masuk ni semua orang baik. Semua orang yang nak semayang, semua orang yang main nak berzikir, semua orang yang main nak mengambil ilmu. Lalu atas simen, atas bawah bumbung, bawah apa segala dana yang kita salurkan untuk pembangunan surah. Allah Akbar, besar kan. Apatah lagi bulan Ramadan, gandaannya luar biasa. InsyaAllah, moga-moga apa kita bincang pada malam ni menjadi manfaat bersama. Minta maaf, saya target tadi 20 minit. Ni jadi sampai 35 minit. Saya minta maaf tuan-tuan. Saya minta maaf, saya tarik balik. InsyaAllah, moga-moga kita jumpa lagi insyaAllah tuan-tuan. Seronoklah dapat main Melaka. Main ni dengan tujuan nak ziarah ke kandar saya. Abang Arif lama tak ziarah dia. Tapi dia pandai susun program. No, pandai susun program. InsyaAllah lah. Moga-moga jadi manfaat bersama. Dan saya mohon sekali lagi kepada pihak surau juga, tuan. Kita ni, kami ni pergi ke mana-mana saja. Kami guru-guru semua ni pergi ke mana-mana saja dipesan jangan lupa bawa seorang madrasah. Kokolah ada orang sudi nak berkongsi. Jadi insyaAllah hari ni pun sama. Mai ni kami tak mai, kami mai bawa seorang madrasah. Madrasah kami dah 12 tahun dah. Dah 12 tahun beroperasi. Dan antara kerjaan yang terkini itulah yang Johan Kebangsaan untuk tilawah Quran, majlis muhafazah Al-Quran kategori 30 juzuk buat di Sabah. 2 tahun sudah kan buat di Sabah, 3 tahun sudah buat di Sabah sebelum PKP tu. Yang Johan Kebangsaan kan Kedah, Alhamdulillah tu pelajar kita. Dan insyaAllah pada bulan 5 ni aku wakil Malaysia ke Rusia, ke Tartastan. Itu antara kerjaan lah. Lepas tu tahun ni juga ditubuhkan muslimat, ditubuhkan komplek puteri. Jadi Alhamdulillah komplek yang sedia ada di-upgrade jadi masjid. Komplek puteri itu sedang dibangunkan. Ikut-ikutlah tuan-tuan nak juga menumpang saham. Di sini pun ada saham, di Kedah pun ada saham. Pakat-pakat buat merata. Semua bercahaya belakang kubur kita insya-Allah. Bolehlah menyalurkan sumbangan di luar sana nanti. Ataupun mengambil nombor akaun yang ada pada halayan majlis tilawah buku, majlis tilawah Al-Quran zikir tadi di luar sana nanti. Di samping itu, ada buah tangan, ada bawa mai tu berupa habbatus sauda yang melalui ujian makmal UPM. Mana yang terbaiklah insya-Allah. Yang terbaik. Dan juga kasturi yang mana cara pakainya buah dekat lengan dan juga dekat belakang telinga ni untuk rawatan, kestabilan rohani dan juga sebagainya. Insya-Allah antara. Jadi bolehlah sama-sama kita memanfaatkannya. Jangan risau, nak ambil dulu pun tak ada masalah. Sebab situ ada nombor akaun. Nanti dah baik bagi tahu saja dekat nombor telefon yang ada kat situ. Sebab kita main surau bukan main kedai makan, bukan main kedai barang nak buat duit banyak-banyak. Jadi kaedah tu senang. Ambil ada nombor akaun kat situ. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah dan diniatkan pahalanya kepada Haji Syekh Amran bin Syekh Hussein yang telah pun meninggalkan kita dan banyak jasanya kepada kita khususnya dalam pergerakan pembangunan surau ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم استودعناك كما قرأناه فارجع منا حاجة إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم.